Hari ni banyak kita dengar ya tuan-puan, tidur-tidur tak bangun dah. Ya? Orang sini ada macam tu. Ada. Sungguh tuan-puan ya. Ustazah bangun ni, sahabat ustazah tu, tapi dia tidur siang. Dia tidur siang, tak bangun dah. Ada seorang sahabat lagi, usia dia dah 50-an. Dia tengah layan cucu. Rumah dia 2 tingkat. Dekat bawah dia layan cucu, main dengan cucu. Lepas tu dia kata, nenek penat lah, nenek nak tidur kejap. Tapi ditegur lah oleh orang lain kan, dah nak masuk asar dah kan. Tapi tak apalah, penat sangat lah rasa, tidur sekejap. Tuan-puan, tidur tu tidur tak bangun dah. Macam tu je orang meninggal sekarang. Ya. Tapi kalau kita sentiasa menjaga solat, tak kiralah lepas tidur ke, masa tidur ke, bila ke, insya-Allah kita tak termasuk dalam golongan yang disebut tahtariqun, bilangan golongan yang binasa ataupun celaka. Kenapa? Sebab kita benar-benar menjaga ibadah solat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Tadi surah Al-Ma'arij tadi. Kena jaga solat betul-betul sebab Allah bersihkan kita. Jadi hidup rasa ringan. Tuan-puan, siapa sini yang rasa macam banyak masalah lah ustazah, macam sempit hati sikit lah, maknanya rasa risau, cemas, penat berfikir. Siapa yang ada rasa macam tu? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung pun tak apa. Ya, kalau tak nak orang sebelah tahu. Ada tak tuan-puan rasa macam tu? Ya, kadang-kadang rasa cepat stres kan, ya. Sikit-sikit nak marah. Orang kata baran lah mak dia ni kan, sikit-sikit nak marah. Kena check dekat solat kita tuan-puan. Sungguh check dekat solat. Sebab yang betul-betul menyebabkan kita tak boleh kawal emosi ya, dan sebagainya, sangat terkait dengan dosa dan maksiat yang kita buat, tapi kita belum istighfar dan bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Sebenarnya dengan kita melakukan solat itu sendiri, itu sudah dianggap menghapuskan dosa-dosa yang kita buat tadi, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar tak lut. Dosa besar kena taubat nasuha. Derhaka pada mak ayah, tuan-puan, tak boleh. Yang itu bukan semata-mata semayang zuhur, semata-mata solat asar, tapi jalannya adalah balik ke rumah, cari mak ayah kita tu. Macam mana kita dah buat dia menangis, maka buatlah dia gembira sama macam mana kadar dia menangis. Itu Nabi sebut. Ya, bab anak derhaka ni dosa besar. Lagi besar daripada tu, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah mula dah dengan benda-benda khurafat, ya, benda-benda yang tak betul. Ustazah ada kawan tuan-puan sekalian, dulu duduk Kuala Lumpur sama dengan ustazah dia sekeluarga. Lepas tu suami dia naik pangkat, dia pindah ke Pantai Timur. Kat mana ya Pantai Timur tu? Ya, rahsia-rahsia. Pantai Timur ni ada 3, Pahang, Terengganu, Kelantan. Pindah dia. Bila pindah tuan-puan, ada masalah. Ya. Masalah dia apa dia? Dia kata suami dia mula minat dengan dia punya PA, sekretari dia, setiausaha dia. Budak muda lagi, fresh, baru keluar universiti. Ya, jadi ustazah pun terpaksa urus jugalah masalah sahabat ni. Dia kata ada satu hari tu, dia kata sampai dia baling buah apa, entah apple ke buah mangga ke, dia tengah potong buah. Tiba-tiba suami dia cakap dalam keadaan suami dia pakai bedak sejuk. Orang nak kahwin lain kan, ya, yang fresh tu putih melepak. Hak ni yang nak kahwin ni tak putih, jadi pakai bedak sejuk malam-malam. Dia kata memang teruk perangai dia. Kata isteri dia ngadu lah, ya. Dia kata tiba-tiba suami dia kata, macam mana saya boleh kahwin dengan kamu, sedangkan taste saya ni, selera saya ni orang kulit putih melepak. Anak dah 3-4 orang boleh cakap macam tu. Ya tak ya, isteri dia tengah potong buah, dibaling buah. Dia kata mujur tak kena dahi dia.
Tapi dia kata itu tindakan refleks saya. Marah sangat dengar suami cakap macam tu. Dan dia kata, tuan-puan, sebab dia tak dapat nak menyelesaikan masalah tu, akhirnya dia jumpa dengan seorang Tok Bomoh. Pergi jumpa Tok Bomoh. Bukan semua Tok Bomoh tak bagus. Tengok cara dia mengubat macam mana. Dalam kes kawan ustazah tadi, tuan-puan, dia kata pergi jumpa Tok Bomoh. Dia kata Tok Bomoh suruh buat apa? Tok Bomoh suruh ambil barang-barang dalam suami, pergi hanyutkan ke laut. Dia tanya dia, Kak buat ke? Dia kata buat sungguh. Buat sengonti. Ya, dia kata buat sungguh. Dia kata pergi hanyut. Hanyut payah nak hanyut. Dia kata datang ombak mari balik seluar dalai tu. Habis tu Kak buat mana? Cocok-cocok dengan apa? Dengan kayu. Dia kata Masya Allah Kak. Ya, kenapa Kak boleh buat macam tu? Kak fikir macam mana Kak? Allah tak boleh lah. Kita memang betul-betul nak jauh lah daripada suami kita kahwin lain ni. Nampak tuan-puan sekalian? Ada baca apa-apa ke? Ada diajar baca apa? Baca Al-Quran ke? Tak, dia kata. Jadi tuan-puan, ya Allah, saya kata apa Kak? Istighfar Kak, istighfar. Tawakal pada Allah. Ustazah faham, akak dah geram sangat. Ya, akak dah tak tahan. Sampai kepala kita ni jadi apa? Jadi nak usaha ke mana-mana cara pun tak kisah. Kalau cara-cara macam tu tuan-puan sekalian, kita bimbang apa? Bimbang benda tu jatuh dalam perkara yang mensyirikkan Allah. Ya, tak tahu minta tolong dengan siapa ni. Kenapa pula? Logiknya pun tak ada kan? Kenapa nak dihanyut ke laut? Laut tu lazimnya ada ombak. Mana boleh hanyut ke laut, betul tak? Jadi hati-hati tepi-tepi pantai tu kalau nampak benda-benda tu, takut ada orang menganyutkan. Dia dah baca apa? Mentera lah apa semua. Jadi kalau dosa syirik tuan-puan sekalian, ini yang paling besar. Tidak dapat terhapus semata-mata kita solat. Kita kena betulkan akidah tauhid kita. Ya, kita kena betul-betul taubat nasuha kepada Allah. Tapi untuk dosa-dosa selain daripada syirik, selain daripada dosa-dosa besar, muslimin muslimat pasti akan rasa sangat ringan sekali setelah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ustazah ada edarkan, betul kan? Dapat tak edaran tu? Siapa yang tak dapat, cuba angkat tangan. Ramai ya yang tak dapat ya. InsyaAllah nanti boleh kot Cik Nazirul photostate ya, bagi pada jemaah. Sebenarnya banyak juga ustazah dah photostate, tapi dah tinggal sikit ya. Tak sempat juga tadi nak photostate banyak. Okey, yang ustazah beri tu macam hadiah lah ya tuan-puan, untuk para muslimah lah. Ini memang amalan-amalan yang ustazah terasa sangat kesan di dalam hidup. Terasa sangat. Ya, ini adalah zikir-zikir nak bagi hati kita lembut. Sebab bila hati kita keras, hati kita lalai, sebab tu kita payah nak solat pada awal waktu. Sebab tu kita payah nak menikmati solat hingga menjadi solat yang khusyuk. Kenapa? Sebab hati kita keras. Sebab hati kita lalai. Sebab syaitan suka sangat nak ganggu kita tuan-puan, supaya kita tak menikmati solat yang khusyuk. Syaitan cukup dengki dan dendam kalau kita dapat solat yang khusyuk. Sebab tu heran ya, dalam solat, seawal kita solat, otak kita boleh pergi sangat jauh. Tadi rasa dah elok-elok dah nak solat ni, tapi ya Allah, ya boleh juga pindah daripada mengingati Allah kepada ingat macam-macam benda lain. Kenduri rumah Kak Leha bila minggu ni ke minggu lepas ke, tak apalah, lepas ni kita telefon timah lah, tanya bila kenduri rumah Kak Leha. Semua tu berlaku dalam solat. Sambil-sambil mulut sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi kepala dah pergi jauh, hati dah pergi jauh. Ya, tak dapat betul-betul solat yang khusyuk tu tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab diganggu oleh syaitan. Doa yang ustazah berikan kepada tuan-puan yang depan sekali, itu adalah doa nak minta supaya jauh daripada segala bentuk kejahatan dan gangguan, supaya hati kita boleh khusyuk. Ya, tidak menjadi hati-hati yang lalai.
Kesan dia dalam solat dapat solat yang khusyuk, di luar solat kita menjadi hamba Allah yang taat. Doa yang pertama itu adalah titipan Nabi SAW kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustazah akan bacakan, dan insya-Allah ya, muslimat yang ada kertas ni boleh baca, ya, boleh ikut bacaan ustazah ni. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Maksud dia, cuba tuan puan baca maksud dia, Ustaz nak dengar. Yang menciptakan segala di langit dan di bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segalanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan atau keburukan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutunya, dan berlindung agar aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku dan kepada orang lain. Amalkan tuan puan sekalian. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar baca pagi, petang dan ketika mana berada di pembaringan untuk tidur. Baca.